Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada petang ni, seperti yang saya maklumkan, pada jam 3 petang saya nak berkongsi tentang topik yang menarik ni. Nama pun dah viral. So harapnya mungkin lepas ni pun mungkin video ni pun viral ke kan. Tak apa, itu bukan tujuan dan niat saya lah. Tujuannya untuk menyampaikan ilmu, dan petang ni saya nak cerita topik santai. So tadi saya cuba buat live, tapi mungkin saya tak pasti kenapa ada gangguan internet dan sebagainya. Beberapa kali reconnect dan sebagainya, dia terganggu, dan saya minta maaf kepada semua penonton-penonton yang menunggu tu. Tiba-tiba mungkin tak dapat pada petang ni, tapi tak apa. So apa yang berlaku tu kita teruskan. So kita jangan rasa putus harapan. So masih ada banyak medium lagi. So saya teruskan pada petang ni, insya-Allah saya nak cerita topik santai. Mungkin dalam 10 minit insya-Allah cukup kot. Jadi lepas ni anda boleh rehat. Waktu time ni time yang paling syok untuk berehat. Untuk kita tengok TV, mungkin kita tidur, dan apa juga. Dan biasanya dekat Sedang ni pada petang ni biasa akan hujan. Mungkin dalam sejam lagi dia akan hujan dan sebagainya. Sekarang ni dia panas. Okey, tapi tak apa. Okey, siapa Kia? So selepas perutusan PM semalam pada pukul 4 petang, so selepas tu nama Kia viral. Viral sehingga kan pagi tadi saya buka Sinar Harian. So Sinar Harian merekodkan nama Makcik Kia ni viral sehingga 21,400. Mungkin tak tahu dia nama siapan ya. So banyak orang dekat Twitter tu menggunakan Makcik Kia. So famous. So siapa Makcik Kia ni? Saya pun tak kenal. Tapi saya rasa dia sinonim dengan Perdana Menteri kita, mungkin dalam kehidupannya, kan? Ataupun orang sinonim dengan orang yang buat teks ucapan Perdana Menteri itu. Sebab saya lihat teks ucapan Perdana Menteri kali ini dia sangat-sangat santai, sangat-sangat macam seolah memenuhi semua golongan, terutama golongan-golongan muda, Gen Y. So mungkin saya merasakan teks ucapan ni adalah pegawai khas dia yang sangat muda. So sebab tengok dia punya ucapan tu dalam bahasa Inggeris, dia my brother, my sister kan, my lovely brother and sister. Wow, so dahsyat. Macam Perdana Menteri ni kita boleh buat geng So anda mungkin boleh dengar. Inilah gangguan pada pagi tadi. Sebab bila nak cerita topik Makcik Kia ni dia ada dugaan dia. Sebab hari ni hari ke-72 saya. Sepatutnya hari ni hari yang paling syok lah. Hari yang paling viral sekali. Hari yang ada attraction 72 ni nombor 7. Networking dan suara. Tapi tak apa, no problem, it's okay. So pagi tadi saya nak buat live. Inilah bunyinya. Rata-rata semua hero-hero kita, abang-abang hero kita yang mesti rumput. So petang ni ingat ke dah habis, rupanya dia sambung lagi. Tapi tak apalah, saya teruskan misi ni. Siapa Kia? Okey, Kia adalah akronim, dan saya tak kenal Makcik Kia ni. Tapi saya rasa dia ada sinonim dengan Perdana Menteri dan juga pegawai khas yang buat teks ucapan. Tu siapa pun Makcik Kia ni, mungkin akan ada lepas ni, mungkin ada drama, ada filem, mungkin ada novelis atau cerita-cerita Makcik Kia. Dan mungkin ada yang mengaku Makcik Kia lepas ni. Saya lah Makcik Kia. Kan? Tapi tak apa, it's okay. Siapa yang jumpa Makcik Kia tu tak kisah. Yang penting saya cerita topik ni adalah siapa Kia. Kia adalah akronim. Kia ni adalah satu heroin yang watak yang muncul masa fenomena COVID-19 ni. Jadi saya beranggapan dalam rangsangan ekonomi yang PM umumkan semalam, dia sebagai pembawa semangat. Dia macam seolah satu buatkan muka ada senyum. Muka ada senyum. Jadi semua orang rasa gembira dengan rangsangan ekonomi ni. Terutama dia membantu rakyat dari segi ekonomi dan duit. Siapa tak suka duit? Jadi Makcik Kia ni, nama yang diberi contoh oleh PM ni, dia seolah satu watak baru dalam hidup yang memberi kita satu suasana yang harmoni, yang seronok. Dan Kia ni saya tafsirkan adalah heroin yang muncul dalam hidup kita pada ketika kekalutan ini. Dia adalah penyelamat. So Kia ni, saya akronimkan Kia ni KIAH.
Qiyah yang pertama adalah dalam musim COVID-19 ni, kita nak perang, qiyah ni adalah penyelamat kepada COVID-19 ni. Dan dia lah penawar dia sebenarnya. Okey, jadi K yang pertama ialah kawal diri. Dalam musim yang bersambung, berlanjutan, cuti dan sebagainya, kita kena kawal diri. K yang pertama, dalam K ni ada 4 sebenarnya kita. K ialah kawal diri yang pertama. Dalam K tu, K kawal diri. Semua orang kena kawal diri. Kan? Apabila kita kawal diri, kita boleh kawal semua orang. Boleh kawal ahli keluarga kita, boleh kawal sanak saudara kita, boleh kawal staf-staf kita, boleh kawal insya-Allah mungkin kita boleh kawal rakyat Malaysia kita ni yang ada berapa juta ni. Kan? So ramai hari ni yang marah dengan segelintir yang masih acuh tak acuh, yang tidak mengikut arahan perintah kawalan pergerakan ni. So mereka ada yang berjoging, ada yang boleh keluar suka hati dan sebagainya. So sebenarnya apa pun sebenarnya, pertama sekali memang semua orang marah, sebab kita tak nak rantaian ni berterusan. Kita tak nak dia lah sebagai pembawa dan sebagainya. Tetapi mungkin kita kena fikir satu sudut lain, supaya kita pun tak marah. Kita marah pun tak guna, dia pun tak nak ikut cakap kita. Jadi buat apa kita peningkan kepala. Jadi senang bagi saya, kita tak payah pening kepala, tak payah buang tenaga kita. Kan? Kerajaan dah buat macam-macam peraturan. So penyelamat kita, doktor, polis, tentera, jururawat dan sebagainya, hero-hero kita ni pun dah buat tugas mereka. Kita pun influencer, rakan-rakan FB dah macam-macam. Hari-hari kita cerita tentang macam mana do and don'ts dan sebagainya. Tapi apabila ada segolongan mereka yang tak nak ikut, tak apa, biarkan. Kan? Mereka belum kena. Jadi kita tak payah pening-pening kepala, kita kawal diri kita saja. Kita tak boleh kawal diri dia, kita kawal diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah apabila kita boleh kawal diri, kita termasuk dalam K juga ialah kawal emosi kita. Kan? Sebab kita kena kawal emosi kita. Kalau kita tak tenang, bagaimana kita nak tenangkan ahli keluarga kita? Okay? Jadi macam mana kita nak kawal emosi-emosi orang lain? So bila kita menyemai atau kita menularkan emosi yang tak baik, kan, marah, kesah, bimbang, ketakutan, kemerungan, so benda-benda macam ni, benda-benda yang negatif ni akan menyemai, akan tular macam buat virus juga. Jadi kita kena kawal emosi kita supaya emosi kita positif, kita akan boleh mempositifkan orang, kita boleh membahagiakan orang lain. So boleh yang kedua. Yang ketiga, apabila kita kawal diri, kawal emosi, kita boleh pergi kawal keluarga kita. Sebab tu PM kata duduk di rumah, stay at home. Jadi kita yang tak nak duduk rumah, macam mana kita nak suruh keluarga kita duduk rumah? Kita yang tak boleh kawal emosi kita, macam mana kita nak kawal emosi orang? Ahli keluarga kita yang resah dan gelisah, macam mana? Jadi kawal diri, emosi dan keluarga ni sangat penting. InsyaAllah kalau kita dapat kawal diri, kawal emosi, kita dapat kawal emosi dan kita dapat kawal keluarga kita. Contoh saya, keluarga saya, alhamdulillah, anak-anak kecil-kecil kita, mereka tidak memahami. Nampak saya keluar je nak buat live ni rumah saya belakang je. Sebab dia kosong luas. Saya rasa macam saya pemilik hotel 7 tingkat dan ada 800 bilik. Sebab saya rasa macam tak ada orang, kan. Adalah segelintir fellow, tapi mereka pun jarang-jarang keluar. Sesekala nampak, kan, say hi. Jadi kat sini memang sunyi. Jadi kita kena, orang kata apa, dalam elemen kawal ni, kita kena kawal diri, emosi, keluarga, dan kita kena kawal yang dikatakan ialah yang keempat ialah kawal makanan. Baik. So macam saya nak cerita tadi pasal keluarga saya, mereka memahami. Contoh saya nak keluar ni, pakai ni, anak-anak saya nak ikut, dia ingat saya nak keluar. Biasanya saya akan bawa dia orang berjalan pergi kedai, tapi oleh kerana satu keluarga atau ketua keluarga yang boleh keluar, jadi saya terpaksa memahami mereka. So bila saya tenang, saya boleh kawal diri, saya cerita tentang wabak ni, penyakit ni, sebagainya, sampai ke anak-anak saya. Bila saya balik lepas pada beli barang, mereka akan menjauhi saya. Mereka dah tahu. So isteri saya akan cakap, okey, jangan dekati abah. So saya akan masuk terus, baju-baju saya akan letak satu sudut untuk dibasuh. Lepas tu saya mandi. Lepas mandi tu baru anak saya tanya ibu dia, tanya isteri saya, kata, Umi, dah boleh ke pegang abah? Abah dah tak ada kuman, dah mandi. Itu anak-anak saya yang kecil yang mereka tak faham, tapi mereka dah mula faham. Itu sebab kita kawal keluarga kita.
Dan yang keempat dalam K ni adalah kawal pemakanan. So kita ni duduk rumah. Jadi bila duduk rumah ni, sebelum ni kita banyak lupa lah, sebab kita banyak fokus pada kerja. Dan bila kita kerja ni, ada masa-masa yang ditetapkan untuk kita makan kan. Walaupun kita pagi dah sarapan, mungkin ada yang keluar minum pukul 10, ada yang makan tengah hari kan. Dan kemungkinan kadang-kadang pukul 4 tu kadang susah nak keluar. Kadang-kadang mungkin kita terkawal lah. Tapi duduk rumah ni berapa kali kita boleh, bila masa kita boleh buka peti ais, boleh buka dapur, dah makan tadi pukul 8 pun kita boleh buka lagi pukul 10, sampai tengok TV, rasa nak kudapan kita makan lagi. So benda-benda macam ni membuatkan kita kena kawal, takut nanti selepas habis tempoh ni kita naik badan. Bila naik badan, kita bila obesity ni, kita akan datang banyak penyakit. Kita BP kita naik dan banyak masalah kesihatan lain. So saya pun dalam tempoh untuk menurunkan berat badan. Jadi bila dalam tempoh saya dah turun banyak ni, tiba-tiba musim COVID ni, Allah dugaan untuk saya juga untuk kawal. Jadi insya-Allah alhamdulillah keluarga saya faham, isteri saya faham, so dia kawal makanan tu. Pagi-pagi saya akan timbang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dalam ni saya ada penurunan sikit. Tak selaju sebelumnya. Jadi saya kena buat aktiviti riadah sikit. Dan itu yang belum buat lagi. InsyaAllah saya akan buat. Okey, dah cukup K. Panjang cerita Kiah ni. Okey, yang seterusnya I. I ni ialah bila kita berhadapan dengan COVID ni, kita kena ingat. I tu ialah ingat. Ramai orang yang dah ada masuk hospital, ada kes kematian yang semakin tinggi kan, 23 kita tak pasti kata statistik kan. So kita menjangkakan, kita mengharapkan supaya dia akan graf tu akan menurun dan terputus rantaian COVID ni. So bila kita ingat ni, kita ingat mati. Kita ingat pada orang yang susah, yang mungkin nak keluar susah. Ingat pada orang yang kita ada penuh makanan kat rumah, ada orang tak cukup makanan. So kita kena ingat, bila kita ingat ni merujuk pada diri kita bahawa kita kena bersyukur. Bila kita ingat, kita bersyukur, kita insaf. I yang kedua dalam Kiah ni, I lah kita ingat dan seterusnya kita insaf. So bila masa nak insaf lagi yang keadaan begini kan, ada yang kesusahan, orang tak boleh keluar, lepas tu ada yang tak dapat pekerjaan, ada yang dibuang kerja. Jadi alhamdulillah Kiah ni muncul. Rangsangan ekonomi PM kita bagi banyak bantuan-bantuan insentif yang menyelamatkan pekerjaan-pekerjaan dan juga pada majikan, pada pekerja. Ada juga golongan-golongan Grab, teksi, kata apa dan sebagainya. So kita kena insaf lah dalam tempoh ni. Jangan lepas ni kita lupa diri balik. So insaf. Okay, lepas insaf, bila kita rasa nak buat sesuatu yang baik, kita kena istiqamah. Itu I yang ketiga kan, istiqamah jadi konsisten. Contoh bila kita dah penat sangat kita tidur kat rumah, jadi kita nak rasa dah tak naklah tidur, kita nak buat satu benda yang baik. So kita bangun pagi, lepas tu kita bersenam, kita ambil sarapan, lepas tu kita buat aktiviti apa-apa yang boleh baca buku ke, baca Quran ke, solat sunat ke, ataupun buka YouTube cerita motivasi ke, ataupun apa sahaja yang berfaedah. Anda lebih tahu keluarga anda lebih tahu diri anda. Kepada pelajar, inilah masa untuk anda kata apa, menggali ilmu sebanyak mungkin. Dan ada rakan-rakan yang di sebilik itu masa untuk kita mengenali lebih mendalam. Dah tak ada orang dah, kita nak keluar. Yang balik kampung tu beruntunglah mereka. Tetapi kena ingat, mereka yang di kampung tu kena support rakan-rakan yang berada di sini. Kita kesian ada di antara mereka yang mula bercakap dengan dinding. So mereka bilik kecil so rasa terkurung dan sebagainya. Tetapi kena ingat, kena insaf. Saya nak cerita pasal I ni panjang. Sebab kalau adik-adik, kalau golongan-golongan pelajar ni, kalau saya pernah pergi ke penjara Kajang, so di situ banyak yang menginsafkan saya. Mereka duduk dalam penjara ada berapa orang dalam sel tu, dalam penjara tu 3-4 orang. So bila ada yang buat salah akan kena masuk sel tu gelap, tak tahu siang ke malam. Kalau dia buatnya 5 hari, tak tahu dah hari ke berapa. Siang dan malam sama gelap. Tak tahu ada satu cahaya je masuk untuk bagi makanan. Jadi bila buka je tempoh tahanan tu, tengok bersepah najis, nampak tikus, nampak apa semua. Itulah tempat dia tidur, itulah tempat dia buang najis kan. Itulah tempat dia makan. So bayangkan kita, walaupun kita terkurung, kita masih baik daripada golongan mereka. So kena insaf.
Dan bila insan ni istiqamah, buat baik berterusan. So mudah-mudahan yang tempoh ni kita terus buat baik lah. So kita akan jadi orang yang baru selepas COVID-19 ni. Okay, alright. So dah habis cerita I, cerita A pula. A. Okay, A ni apa? A ni ialah kita pertama kena akur dengan perintah kerajaan. Okay, jangan acuh tak acuh. So acuh tak acuh ni sikap yang kurang baik, kurang yang tak boleh dicontohi. Mereka terlalu berani, berani tidak bertempat. Sepatutnya mereka ni patut kita hantar ke tempat peperangan. Sebab dia orang berani, berani tak takut penyakit. Mereka sangat-sangat kental. Jadi kita hantar mereka supaya mereka ni jihad, melawan tentera musuh-musuh. Jadi kita ingat bahawa kena akur sebab kerajaan dah buat yang terbaik untuk mereka. Dengan fikir senang PM buat keputusan ni. Di kala beliau memerintah, tiba-tiba terjadi perkara yang takdir Allah ni. So satu benda yang sukar, sangat-sangat sukar bagi Perdana Menteri. Tetapi macam mana dia kena kuat, kena bantu rakyat. So tahniah, saya tabik spring kepada PM kita. Baik, so yang terakhir H ialah pertama. H ni ialah hindari COVID-19 dan hapuskan. So ini kita kena bersatu padu. Kita kena bekerjasama untuk menghapuskan COVID-19 ni. So hapus dan hindari. So kita hindari, dengan hindari kita kena sanitizer kan. Kita kena ada sanitizer, kita kena ada topeng kan. So selalu kerap basuh tangan, selalu kerap mandi. So kita buatlah apa-apa yang kita boleh hindari. Hindari sebab perkara-perkara ni macam-macam boleh terjadi. Okay? Lepas tu kita kena hapuskan dengan kerjasama yang sepakat. Macam mana rakyat Wuhan, rakyat Itali, mereka kata apa, akur akhirnya. Mereka sedar, insaf, bahawa mereka bekerjasama. Bila bersatu padu semua, insya-Allah wabak ni akan terhapus. Mudah-mudahan Kia lah yang saya sebutkan, KIAH ni, Kia ni lah akan menjadi penawar kepada COVID-19. Jadi saya nak tambah lagi Kia ni, yang apa yang sepatutnya kita kena tanamkan misi kita Kia ni. Apabila kita dah hapuskan COVID-19 ni, kita jadi apa? Jadi saya nak ada elemen Kia dalam diri anda. Okay? Elemen apa? K yang pertama ialah kita kena kaya. Jadi sebab kita tengok kerajaan, alhamdulillah, ada lagi sedikit kekayaan yang boleh bantu rakyat. Bayangkan kalau kerajaan kita miskin. Jadi kita memang semua akan kata porak-poranda, kata apa, mungkin ada yang tak makan, mungkin mati bukan sebabkan wabak tapi mati sebab kemiskinan. Tak cukup duit dan sebagainya. Apa tu, kena buang kerja. Jadi kita kena tanam hasrat, kita kena kaya supaya kita lepas ni kita boleh bantu orang yang susah. Hari-hari orang yang minta pertolongan. Kalau kita kaya, bayangkan dalam musim ni kita boleh bagi mana yang termampu kita, okey, transfer duit, RM10, RM100, RM1000 kita akan bantu. Jadi macam nak kaya? Jadi kaya ni ialah dalam tempoh ni. Saya terdengar tadi Dr. Dahlan tadi menginsafkan saya, memberi inspirasi kepada saya bahawa kita boleh buat duit dalam tempoh ni. Kita boleh buat duit dalam tempoh ni sebab dengan perniagaan online ni macam-macam kita boleh jual. Tetapi kena cari produk-produk yang spark, produk-produk yang diperlukan, iaitu sanitizer, topeng, apa lagi, benda-benda yang boleh orang menjaga kebersihan dan juga kesihatan, jual vitamin C. So ambil peluang untuk kita iklankan supaya insya-Allah kita boleh buat duit kat rumah. Hero-hero kita yang mendeliver ni, yang Gdex, mana kurir-kurir ni, mereka pun antara hero-hero kita yang menghantar. Memang tepat pada masa. InsyaAllah, jangan takut. So itu terpulang pada anda. Sebab apa yang guru saya cakap tadi, akan Dahlan, ramai kita yang ingin kaya, yang mencari amalan-amalan, kita solat sunat, duha, baca al-waqi'ah, banyak amalan-amalan, bangun malam dan sebagainya. Mereka dah seperti seolah membina rumah yang besar. Amalan banyak, rumah tu besar, banyak bilik. Jadi rezeki ni sepatutnya masuk banyak, masuk banyak. Jadi kita pula nak menjemput rezeki, kita jemput. Rumah dah besar, datanglah ramai-ramai datang ke rumah saya. Ada macam-macam, ada makanan, ada tempat duduk, boleh buat kenduri besar rumah saya. Itu umpama rezeki yang kita tengah buat amalan ni. Tetapi macam mana rezeki, atau kita nak jemput orang, macam mana rezeki nak masuk?
Ini yang saya fikirkan tadi, yang Akmal dalam cerita ni, bila rezeki masuk kerana tak ada pintu, macam mana tetamu nak masuk, macam mana rezeki nak masuk kerana tak ada pintu. Pintu ni apa? Pintu ialah usaha, kan? So usaha kita dah ada buat amalan, tapi kita tak nak keluar, tak nak usaha untuk iklankan produk kita, tak nak buka mulut, jadi kita tak ada usaha. Macam mana rezeki nak masuk? Mungkin kita dapat rezeki daripada ihsan ataupun rezeki Allah bagi macam tu, kan? Dengan PM bagi itu rezeki, tapi rezeki yang untuk kaya ni kita kena usaha. So kena usaha tu. Dengan cara keadaan sekarang kita kena buat online lah, tak boleh nak jumpa orang. So itulah pintu-pintu rezeki, kita kena usaha. Okay, baik, itulah pintu rezeki. Saya terfikir ke arah tu. Okay, tu kaya. Yang bila kita kaya, kita kuat. Bila kita kuat, kita akan kukuh. So orang tak boleh nak kata apa, menjatuhkan kita. Orang tak boleh suka hati yang buat nak memperkotak katikkan kita, sebab kita kaya, kan? Kita kaya, kita boleh buat apa kita nak. Okey, baik. So tu key yang pertama. So inilah misi saya, dan kalau boleh saya nak mengajak semua jadi Qiyah ni. Qiyah ni adalah elemen-elemen yang penting untuk menjadi seorang manusia yang hebat. Okey, tu ciri kaya. Yang ciri I yang kedua ialah kita kena ada iman. Bila iman, kan, dalam tempoh kesusahan kita sekarang ni, so iman ni semakin lama semakin tinggi, semakin kuat. Kita hanya percaya kepada Tuhan Yang Esa. So kita dah tak ada cara lain dah untuk merawat, menghapuskan ni, melainkan kuasa Tuhan Yang Esa, kuasa Allah Ta'ala. Jadi iman kita kena kuat. Sebelum kita mungkin percaya bahawa kekuatan kita yang mencari rezeki ni, kita ada rupa paras, kita ada kekuatan suara, kita ada networking yang power, kita ni ada kedudukan status. Kita rasa itulah puncanya apa yang kita dapat sekarang. Tapi kita lupa, bila terjadi hari ni tentang COVID ni, semua orang jatuh. Semua orang, tak kira apa jawatan, semua berada di rumah. So level-level CEO duduk di rumah main dengan anak, kan? So kita tak mungkin, menteri-menteri ke apa pun mungkin banyak masa di rumah, kan? So terpaksa buat meeting secara online. Jadi kita kena ada keimanan. Bila kita iman, kita kena ada ihsan. Jadi lepas ni mungkin kita akan lebih banyak ihsan, kan? Kata apa, bantu orang tanpa mengharapkan sesuatu, buat sesuatu perkara yang lebih baik, terbaik, kan? Tanpa mengharapkan sesuatu. Tu ihsan, kan? Ihsan yang banyak aku pasal. Bos saya dekat sini mencerita tentang ihsan. So ihsan ni memang satu benda yang sangat tinggi makam dia, kan? Orang buat ni memang betul-betul buat yang terbaik, tanpa mengharap sesuatu, tanpa supervision, kan? So kadang-kadang kita buat sesuatu tu rajin bila kita mengharapkan sesuatu. Kita nak naik pangkat, kita nak penghargaan, kita nak bos puji kita. Tapi ihsan ni ruang yang sangat tinggi. Seolah kita solat, kita hanya percaya bahawa Allah saja melihat kita, bukan manusia yang tengok kita ni rajin solat. Tu ihsan. Okey, baik. So tu I. Yang A ialah, A ni apa? A ni ialah Allah is number one. So lepas ni, dengan keimanan ni, dengan ada A ni, kita letakkan apa-apa Allah, niat apa Allah, kan? So lepas ni mungkin kita kena itu buat, insya-Allah kita akan jadi kaya, kita akan jadi iman, ihsan. Lepas tu kita kena ada yang ketiga ni, Allah is number one. Yang terakhir daripada saya ialah, okay, inilah kita kena jadi lepas ni, iaitu hero. H ialah hero. Walaupun hero ni adalah hero yang tak didendangkan, unsung hero, tapi kita kena jadi hero kepada keluarga. Kita kena jadi hero kepada adik-beradik. Kita kena jadi hero kepada anak-anak. Kita kena menjadi hero kepada organisasi kita. Kita kena jadi hero kepada bangsa kita, kepada agama kita. Dan apa juga dalam bidang-bidang yang anda ceburi, anda jadilah hero. Maknanya anda buat yang terbaik. Dan apa definisi hero? Definisi hero ni adalah, orang kata apa, kata the person, dia ada saya ada ada dapatkan info-info tersebut, tapi mungkin dah ke mana saya letak. Hero ialah, dan mengikut kamu Cambridge, a person who is admired for having done something very brief or having achieved something great. Jadi benda-benda orang yang ada kekuatan
yang dipuja, melakukan satu yang terbaik, berani melakukan satu dan mencapai satu pencapaian yang terbaik. Itu adalah atau hero, hero yang berani buat satu kebaikan. Jadi jadilah hero. Saya pun nak jadi hero, mungkin dalam memperjuangkan ilmu, walaupun nama saya tidak dikenali, tapi insya-Allah mudah-mudahan anda mengingat saya, dan kata suatu hari nanti sekiranya saya tiada, jadi adalah ilmu-ilmu, mesej-mesej, info-info, video-video atau apa juga yang saya sampaikan untuk anda ingat. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf tak dapat FB live, jadi saya dapat video saja. InsyaAllah dah 20 minit kita bersama. Semoga anda mendapat info Kia untuk melawan COVID, dan selepas ni, lepas COVID, kita jadilah Kia yang ada 45 ni, KIAH. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah silap. Bye bye.